Hello semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dalam workshop at Astro Awani Link. Dan hari ini anda akan bersama dengan saya dan bersama dengan dua panel. Sebab apa? Kita nak bercakap mengenai bagi pelajar syok tip merancangkan pembelajaran digital. Dan saya Ashraf Roslan merupakan wartawan Astro Awani. Dan tapi sebelum tu, sebelum kita pergi lagi lanjut, apa kata kita memperkenalkan dulu para panel kita pada hari ini. Jom kita tengok VT ni. Dia tadi dua panel kita iaitu Cikgu Nur Hailmi, Guru Cemerlang dan juga Sir Uzairi. Kita punya panel pada hari ini dan seperti biasa kita akan memperkenalkan mereka. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga kepada anda semua bagaimana cara untuk anda mengoptimumkan pengalaman anda sepanjang workshop kami pada hari ini. Jom kita tengok VT ni dulu. Kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk memaksimumkan rangkaian bandwidth anda. Jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Sila ajukan sebarang soalan kepada speaker dan pastikan anda menekan butang Mark as Question dan kami akan menyampaikannya kepada hos webinar. Akhir sekali, kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar ini. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang Contact Us di laman web kami iaitu link.astroawani.com. Okey, itu dia tadi cara untuk anda mengoptimumkan pengalaman anda sepanjang workshop kami yang akan berlangsung lebih kurang 1 jam ni. Dan sebelum kita menjemput panel kita pada hari ini, saya nak kongsi sedikit mengenai mereka. Okey, kalau Cikgu Nur Hailmi tadi kita tahu sebagai Guru Cemerlang, saya mungkin boleh saya kongsikan kini Cikgu Nur Hailmi berkhidmat di SMK Jelun Kedah sebagai Guru Cemerlang Sains dan beliau aktif berkongsi amalan terbaik pembelajaran abad ke-21 dan juga STEM di bilik Derajah menerusi blognya iaitu www.cikguhailmi.com. Dan antara pencapaian terbaik beliau adalah yang pertama adalah Agent for National Transformation 2014 oleh SKMM. Lepas tu ikon Guru STEM Kebangsaan 2017, Naib Johan Guru Adiwira Part 21 Ajuran Padu dan juga Guru Adiwira Kebangsaan 2019. Okey. Dan kalau Cikgu Sir Uzairi pula, siapa yang tak kenal, Cikgu Sir Uzairi selalu berada di social media, di TikTok dan sebagainya. Jadi tanpa buang-buang masa, apa kata kita jemput kedua-dua panel kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Silakan Cikgu Nur Hailmi dan juga Sir Uzairi untuk bersama dengan kita. Hello, Assalamualaikum Cikgu Nur Hailmi dan Sir Uzairi, apa khabar? Waalaikumsalam, hai. Okay, dua-dua sihat Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Macam mana dengan PKP setakat ni? Hari ni hari kedua PKP 2.0. Kepada siapa? Kepada Dua-dua. Kita mungkin Cikgu Nur Hailmi dulu lah. Uzairi, okey, saya dulu. Saya sebenarnya saya menetap di Perlis. Negeri Perlis kan dia PKPP kan. Okey. Dan saya berkhidmat di Kedah iaitu negeri yang PKPP. Jadi macam pergerakan saya nak ke sekolah tu perlu ada sedikit surat kebenaran lah daripada polis. Dan macam Sir Uzairi pula? Sama juga, cuma sekarang ni saya tengah, sebelum ni hari ni lah, kira hari ni dengan semalam saya buat kelas di office. Cuma starting from today kita dah set up semua belakang ni, nampak whiteboard semua. Kita akan buat sepenuhnya di rumah lah selama 2 minggu.
Sebab kita PKP dekat KL kan, so saya eloknya duduk rumah lah. Okey. Dan mungkin orang kata ini bukanlah pengalaman pertama sebab kita pun dah pernah menjalani PKP yang pertama pada tahun lepas iaitu bulan 3 dan orang kata mungkin hari ini kita akan berkongsi banyak lagi dalam kita punya workshop pada hari ini. Tapi mungkin sedikitlah pengalaman orang kata menjalankan pembelajaran secara digital ni, terutamanya pada tahun lepas sebab kita dah bermula PKP ni pada 18 Mac yang lepas. So mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman. Mungkin saya boleh mulakan dengan Sir Zaidi dulu. Untuk kelas online, kalau kita bandingkan tahun lepas lah dengan tahun ni, saya boleh katakan sangat berbeza lah. Sebab kalau kita masa mula buat online dulu, masa first kan kita agak janggal kan, kita macam tak biasa lagi. Jadi how much things has improved, dah berubah daripada tahun lepas dengan tahun ni. Kalau dulu kita hanya kisahkan device yang ada, tapi sekarang kita kisahkan lighting, kita kisahkan setup, kita kisahkan connection. So benda tu banyak lagi sebenarnya yang kita tengok selain daripada just online class. Belakang tabir lah. Jadi more tu kita lebih sedar sebenarnya tak mudah sebenarnya online. Dan saya sedar sebenarnya host-host yang bercakap di depan TV tu sebenarnya susah jugalah sebenarnya. Pemberita. Jadi saya banyak belajar daripada kawan-kawan saya pemberita ataupun host yang hanya bercakap depan kamera. Sebab itu satu benda yang baru dan susah bagi seorang guru. Sebab guru nak tengok muka pelajar tau. Jadi dia boleh cakap depan kamera seorang-seorang tu agak awkward sebenarnya. Jadi bagi saya banyak berbeza tapi learn something new lah. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Nur Helmi? Kalau saya sendiri sebenarnya saya setuju juga dengan apa yang Uzairi cakap tadi, iaitu tahun kali kedua ni sebenarnya kita akan lebih bersedia lah berbanding yang sebelum ni kita tak ada pengalaman. Dan sebenarnya kalau kita tengok lebih jauh sikit, sebenarnya kita lebih kepada nak tengok pula sebenarnya keberkesanan kita punya penyampaian ilmu kita tu. Kalau dulu setakat kita mungkin one way saja kan, sekarang kita nak tengok two ways daripada student. Kita nak ke satu fasa bukan penyampaian konten tu semata-mata, tetapi juga macam mana nak menilai apa yang pelajar kita dah dapat lah. Okey, so maksudnya sebenarnya pembelajaran secara digital ni ada macam-macam cabaran juga. Tapi sebelum kita pergi kepada soalan dan anda juga yang sedang menonton ni, kalau ada sebarang soalan anda boleh letakkan soalan-soalan anda di chat room kita dan nanti kita akan ambil dan kita akan berikan kepada dua panel kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Cikgu Nur Helmi dulu untuk kongsikan tips pembelajaran digital untuk hari ini untuk bersama dengan anda. So tanpa buang masa, jom kita mulakan. Okay, thank you Ashraf. Selamat pagi dan Assalamualaikum kepada semua kita punya penonton webinar pada pagi ini. Jadi untuk saya punya perkongsian, saya akan cuba kongsikan tentang daripada perspektif guru lah, macam mana kita nak jadikan pembelajaran kita sesuatu yang bertenaga lah, maksudnya untuk guru dan juga untuk murid itu sendiri. Jadi sedikit tentang apa yang sebenarnya yang dah melanda kita, iaitu kita dah tahu macam mana pandemik dah mengubah sebenarnya cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita hidup. Jadi teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu kita punya impak yang kena daripada coronavirus ataupun daripada pandemik yang berlaku ni sebenarnya menyebabkan kita dah berubah secara total lah. Kalau kita tengok slide yang seterusnya, sebenarnya antara salah satu sektor yang kita rasa menerima impak yang besar adalah sektor pendidikan sendiri, yang mana kita tahu bahawa sehingga 1.52 bilion berdasarkan kajian daripada UNESCO sebenarnya, kalau kita boleh tengok slide yang seterusnya, sehingga 1.52 bilion pelajar seluruh dunia yang menerima impak daripada kajian UNESCO. Jadi macam di Malaysia sendiri kita jangkakan sehingga 8 juta sebenarnya pelajar daripada sekolah menengah sehinggalah ke institut pengajian tinggi yang menerima impak disebabkan sekolah ditutup. Dan secara kajian juga diorang buat bahawa sehingga 47 hari kita kehilangan sehingga 47 hari. Dan kadar kehilangan hari persekolahan tu adalah bergantung kepada tahap ekonomi negara tu. Maknanya kalau negara tu lagi miskin, sebenarnya lagi banyak hari yang kita akan tertinggal. Jadi sebenarnya banyaklah kesan dia sebenarnya kalau kita tengok dengan kesan daripada penutupan sekolah. Okey, jadi bagaimana kita nak memastikan supaya pembelajaran tu terus berlaku? Jadi ada tiga sebenarnya yang kita, macam saya sendiri saya bercakap berdasarkan kepada perspektif guru yang kita berdasarkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia punya manual. Jadi antara yang pertama dia adalah secara pembelajaran secara online seperti yang kita bincang pada hari ini. Yang kedua adalah melalui televisyen dan radio. Kita tengok pada peringkat awal sebenarnya
radio sangat banyak digunakan sebenarnya sehinggalah kita rasa macam perlu berubah kepada televisyen, dan sehingga kini pun sebenarnya kita ada lagi televisyen dua sebenarnya, kita ada TV OK dan juga satu lagi NTV7 jika saya boleh sebut, yang sedang memfokuskan kepada konten-konten pendidikan untuk membantu anak Malaysia kan. Jadi macam kita tahu bukan semua tempat boleh ada akses dengan internet yang baik, jadi secara tak langsung kita rasa televisyen tu lebih banyak lagi lah dia punya coverage dia kan. Dan satu lagi adalah package ke rumah, yang mana kita tahu bahawa kawasan-kawasan pedalaman yang susah nak dapatkan internet dan juga mungkin signal TV pun tak dapat. Jadi kita sediakan juga option supaya guru dan pelajar masih boleh terus memastikan pembelajaran terus berlaku. Okay. Dan apa sebenarnya cabaran dia bila kita buat kelas online ni? Sebenarnya dia ada 3 tempat lah yang saya suka, 3 perkara yang saya suka nak gariskan, iaitu dari segi tempat kita sendiri, tempat kita belajar lah. Maksudnya bila saya cakap ni bukan kepada guru saja tetapi juga kepada murid. Maksudnya adakah rumah dia orang tu kondusif untuk dia orang belajar, dan adakah untuk guru tu sendiri, adakah rumah guru tu sendiri kondusif untuk dia mengajar. Maksudnya dengan kekangan anak, dengan kekangan rumah tu sendiri kan. Macam saya mengajar di SMK Jerlun, kawasan saya ni sebenarnya dia kawasan luar bandar. Jadi anak-anak murid saya ni 95% adalah daripada anak keluarga B40. Yang majoriti kerja nelayan, kerja petani, yang memang 100% dia punya pembelajaran tu berasaskan kepada apa yang ada di sekolah. Dia orang tak ada peluang untuk pergi dapat pendidikan yang luar daripada sekolah. Jadi macam mana kita nak expect benda kat rumah dia yang kadang-kadang hanya ada 1 bilik, ada 2 bilik untuk parent dia saja, untuk dia gunakan secara kondusif untuk dia belajar. Jadi kat situ antara cabaran yang kita kena tengok lah. Kemudian yang kedua adalah dari segi peralatan sendiri, iaitu dari segi device. Yang mana kita tahu kalau kita nak buat online learning, mestilah benda ni kita kena settlekan dulu kan. Sama ada sekurang-kurangnya dia mempunyai smartphone ataupun gadget ataupun laptop tu sendirilah, berdasar kepada dia punya situasi semasa. Dan akhir sekali ada sikap sebenarnya, iaitu saya boleh katakan juga sebagai motivasi lah. Motivasi untuk guru mengajar, motivasi untuk murid belajar, dan juga satu lagi sebenarnya ibu bapa, motivasi ibu bapa yang akan menjadi penghubung antara kejayaan guru dan juga murid kat situ. Okey, jadi 3 perkara ni kita kena tengoklah bila kita nak start online learning. Dan kemudian tetapi pada saya tetap percaya bahawa sebelum kita uruskan benda-benda yang lain tu, nombor 1 yang kita kena letak adalah rasa empathy tu. Maksudnya kita kena tahu sebenarnya apa yang sedang pelajar kita sedang experience sekarang ni kan. Yang ini sebenarnya pada peringkat awal, masa kita mula-mula PKP yang pada tahun lepas yang pertama tu, sebenarnya ini yang saya tengok dulu sebelum masa tu, sebab orang dah bercerita kan pasal online learning lah, apa platform nak pakai. Tetapi pada saya melihat kepada student-student yang ada, latar belakang anak-anak murid yang ada dengan saya kata kita kena tengok dulu sebenarnya dia orang dicutikan sekolah ni bukan untuk berseronok, bukannya cuti macam cuti sekolah sebelum ni, tetapi cuti dalam keadaan yang rasa penuh dengan ketidaktentuan. Sama ada dia sendiri pun takut sihat tak sihat, itu satu, sebab kita tak tahu kan. Kemudian yang kedua adalah dari segi ibu bapa dia. Ada pelajar yang ibu bapa dia menerima tempias ekonomi daripada kesan penutupan PKP tu, menyebabkan ada mak ayah yang dah tak ada kerja. Jadi takkanlah kita masa tu kita sibuk juga kan nak bercerita pasal tu. Jadi empathy tu perlu letak di tempat yang pertama. Jadi yang saya nak ulas balik yang tempat yang tadi tu, iaitu yang saya kata dari segi tempat, macam mana kita nak sediakan tempat yang kondusif untuk pelajar kita belajar dan mengajar. Sekurang-kurangnya dia ada ruang belajar yang khusus. Dan kalau kita boleh detailkan lagi dari segi pengudaraan, pencahayaan, itu semualah. Okey. Yang untuk kedua adalah tentang peralatan yang kita boleh guna. So kat sini saya cadangkanlah beberapa. Kalau peringkat asas dia sekurang-kurangnya guru ataupun murid, dia perlu ada benda-benda yang macam laptop, telefon pintar dan juga tablet. Itu peringkat asas. Kalau mungkin dia nak pergi ke peringkat yang lebih baik, maksudnya kita tahu sebab mood semasa online learning ni dia berbeza dengan kita buat face to face punya learning. Jadi macam kalau kita dapatkan webcam yang lebih baik, barulah nampak macam orang kata apa? Rupa yang tak handsome pun dapat handsome macam Sir Huzairi kan. Contoh dia kan.
Okey, kemudian nak lighting lagi kan, nak lighting supaya muka tu nampak berseri-seri kan, dan juga kita perlukan kualitas. Walaupun benda ni kecil sebenarnya sekadar aksesori, tetapi sebenarnya benda ni boleh mempengaruhi motivasi dan juga mood murid untuk terlibat secara langsung lah semasa online learning tu. Okay, so perkara yang ketiga adalah tentang sikap. Macam saya kata tadi, motivasi murid. Sebenarnya ini satu cabaran yang sebenarnya antara yang kalau saya sendiri saya letak di nombor satu lah sebenarnya, iaitu macam mana nak dapatkan student untuk masuk kelas online tu pun merupakan satu challenge yang dah sangat besar berbanding kita melaksanakan kelas. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia yalah, sebab kat rumah tak ada siapa nak tengok kan. Kalau kat sekolah, cikgu masih boleh okey buka buku apa semua, tetapi dekat rumah dia pada dia sendiri. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan kita rasa macam kita kena cari apa solusi terbaik sebenarnya untuk murid kita. Kemudian selain daripada itu adalah pada guru sendiri. Ada setengah kita tengok, saya tak nafikan juga sebenarnya walaupun saya guru, tetapi kita tak nafikan. Kadang-kadang ada setengah guru yang dia nak ambil mudah, yang kerja rumah dia main forward saja kan, dapat daripada sana forward, dapat sana forward. Jadi macam pelajar pun macam semua orang stres, ibu bapa pun stres, murid pun stres. Jadi kita kena ada rasa fleksibel dan macam saya kata tadi, ada empathy itulah. Maksudnya kita tahu ini amount yang cukup untuk kerja rumah murid. Okey, dan akhir sekali saya rasa adalah sikap ibu bapa lah, yang mana kita tengok macam-macam lah kan. Ada ibu bapa yang memang dia betul-betul excited, dia nak bantu anak dia kan. Ada juga ibu bapa yang kadang-kadang kita tengok sebab contohnya di sekolah rendah. Macam saya mengajar di sekolah menengah, jadi saya direct terus dengan pelajar pada kebanyakan masa. Tetapi kalau di sekolah rendah sebenarnya guru berhubung dengan ibu bapa dulu. Kerja-kerja rumah diberi melalui ibu bapa dan ibu bapa kemudian balik kerja, barulah bagi kepada murid untuk diselesaikan. Jadi macam kadang-kadang ni wujud konflik juga kan, sebab yalah ibu bapa dia dah penat nak bekerja apa semua, tiba-tiba macam cikgu bagi banyak, ada kerja pula nak kena uruskan dengan anak, so macam dia nak off terus. Okey, so itu antara beberapa cabaran lah yang berkaitan. Jadi saya nak kongsikan juga macam mana sedikit pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Saya kongsikan sikit lah dari segi saya punya penggunaan platform. Kita tahu bahawa kita ada 3 fasa. Fasa pertama yang bila sekolah ditutup pada kali pertama, kemudian kita buka balik. Fasa kedua kita buka balik sekolah dan kemudian kita tutup balik sekali lagi, iaitu pada hujung tahun sampai ke cuti sekolah. Okey. Jadi pada peringkat awal tu macam saya kata tadi, saya lebih melihat kepada kesejahteraan mental dan emosional para murid saya, sebab saya rasa diorang akan terkesan banyak tau Ashraf. Sebab dia orang datang daripada family yang susah apa semua. Jadi memang akan affected. Jadi daripada situ kita laksanakan juga pembelajaran online, tetapi menggunakan platform-platform yang mudah macam WhatsApp, menggunakan streaming di Facebook, menggunakan Google Form, benda-benda yang simple, tetapi kita rasa as long as kita boleh reach kita punya students, itu dah cukup bagus. Okey, Cikgu Naimi, di sini ada yang bertanya, dia mengatakan ada yang nak belajar tapi tiada gadget untuk belajar online. Cuma ibu bapa tiada motivasi tentang pembelajaran dalam online. Macam mana tu? Mungkin Cikgu Nur Helmi boleh terangkan, sebab macam yang kita sebut tadi mengenai sikap kan, ada pelajar, guru dan juga ibu bapa, dan di sini mengatakan bahawa ibu bapa masih tiada motivasi tentang pembelajaran online. Jadi macam mana? Mungkin boleh beri penerangan sedikit. Okey, terima kasih Ashraf. Sebenarnya soalan tu sebenarnya adalah antara soalan pertama juga yang bermain di minda saya bila kita dicutikan sekolah. Jadi saya rasa macam pelajar saya tak ada gadget, pelajar saya tak ini kan. Jadi sebab tu sebenarnya antara langkah pertama yang saya buat bila sekolah dibuka pada fasa kedua, iaitu antara sekitar bulan Jun itu, Jun, adalah saya buat survey dulu Ashraf. Saya buat survey, sebenarnya ada dalam slide kita selepas ni sebenarnya. Saya buat survey dulu tentang sebab kita selalu kita rasa macam pelajar kita tak ada gadget, internet tak okey, itulah inilah kan. Kita banyak assumption. Tetapi kita tak ada data yang betul-betul yang kita boleh cakap, yes, 90% budak saya memang tak ada gadget. So surprisingly sebenarnya Ashraf dan juga Zairi, sebenarnya bila saya buat survey tu, hampir 95% anak murid saya, walaupun dia orang datang daripada B40, memiliki smartphone sendiri. So pada saya sebenarnya gadget bukan isu untuk anak-anak murid saya. Saya tak sebut pasal anak murid orang lain, tapi saya merujuk kepada anak murid saya. Jadi gadget bukan isu dia orang. Jadi
sebelum ni yang mungkin saya dan guru-guru lain kita anggap kata benda tu tak ada, tapi sebenarnya ambil kau. Rupanya memang hampir 100% budak ada smartphone sendiri lengkap dengan internet. Dan juga daripada kajian saya tu, daripada survey saya tu menunjukkan kata dia orang tidak berkongsi dengan mana-mana ahli keluarga. Saya memang ambil, kalau boleh kita mungkin boleh tengok pada slide yang ke berapa ni? yang 12. Yang ke-17, kalau boleh buka ke depan lagi, kita memang ada survey tu. So berdasarkan survey itulah yang membantu sebenarnya saya dan guru untuk memikir apa sebenarnya pendekatan yang saya nak guna, apa solusi yang terbaik untuk anak murid saya. Jadi mungkin guru-guru lain dia boleh buat benda yang sama, ataupun mungkin kita ada ibu bapa pada hari ini yang dia orang boleh gunakan pendekatan yang sama. Maksudnya kita buat sekarang ni, kita buat data driven, kita base kepada data. Bukan sekadar assumption yang anak murid saya tak ada gadget, anak murid saya tak ada internet. So kita buat data, so dari situ kita boleh dapat tindakan yang lebih tepat lah sebenarnya pada kita punya anak murid. Ini yang saya kata survey tadi tu. Saya mulakan dengan soalan yang basic sekali, iaitu saya kata ada buat jadual tak sebenarnya, jadual belajar kat rumah. So majority sebenarnya yang colour biru tu menunjukkan ya. Jadi sangat sikit sebenarnya peratusan pelajar kita yang dia buat langkah pertama, iaitu buat jadual belajar. Ramai tak ada sebenarnya. So daripada situ kemudian bila kita buka sekolah, memang guru-guru dan juga pihak sekolah, kita dah bekerjasama dengan kaunseling untuk kita buat satu sesi khas menyediakan jadual belajar. Jadi bila datang fasa kedua, jadi kita tak ada masalah sangat sebenarnya dari segi menguruskan murid. Kemudian dari segi gadget, dari segi ada tak disediakan ruang belajar dekat rumah, sebab kita nak tengok penglibatan ibu bapa juga. Kemudian ada tak ibu bapa yang membantu, sebab kita nak tengok. Tapi kita memang dah boleh agak lah, sebab kawasan sini kan macam saya cakap tadi, kebanyakan dia daripada keluarga B40, jadi macam tahap pendidikan tu rendah sikit. Jadi cuma kita nak tengok macam mana dia menyokong kepada pembelajaran online anak-anak murid lah. Okay? Dan mungkin boleh slide ke seterusnya yang mana kita sediakan juga sebenarnya, sebab macam Sir Uzairi cakap tadi, kita tahu bahawa kita dah masuk ke fasa yang kita kena lengkapkan kelengkapan yang kita tak ada untuk support kita punya online learning. Jadi di sekolah kita orang sendiri, kita bangunkan satu fasiliti hub untuk support guru-guru, dan juga bukan sekadar kita nak biarkan dia buat online ataupun webinar daripada bilik ni, tetapi juga adalah membantu menyokong kepada latihan peningkatan profesional dia. Jadi macam kita harapkan, sebab kita tahu kan tahap kemahiran guru terhadap benda digital ni berbeza, jadi kita cuba support daripada situ supaya seramai mungkin guru boleh gunakanlah dengan lebih baik. Dan kalau kita teruskan slide yang seterusnya, mungkin saya boleh bagi tips sikit berkaitan dengan ini yang fasa ketiga yang kita dah buka, yang mana saya menggunakan juga beberapa aplikasi yang berbeza berbanding pertama. Sebab saya cakap tadi, bila kita buat survey tu kita nampak sebenarnya boleh buat benda tu. Jadi kita mula gunakan Google Meet untuk synchronous learning, dan kemudian kita nampak platform-platform lain yang sebenarnya boleh membantu murid untuk belajar dengan lebih baik. Okey, kalau kita pergi slide yang seterusnya, kita nampaklah kat situ sebelum ni guru kita tak pernah gunakan, sebab kita anggap kata budak tak ada smartphone, tak ada laptop, itu semua gadget tak ada. Tetapi bila kita dah nampak dia orang itu bukan satu isu untuk dia orang belajar di SMK Jedulun, jadi kita mula menggalakkan penggunaan platform yang macam inilah. Dan kalau boleh tengok satu slide yang seterusnya, iaitu macam mana saya menguruskan kelas online saya, adalah saya bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama adalah fasa sebelum, iaitu kita remind pelajar, kata esok ada kelas. Kita gunakan macam contoh pelajar ni dia tak suka, sebab dia kalau dulu kita boleh hantar pakai WhatsApp saja bagi tugasan, tetapi sekarang ni dia nak macam something extra kan yang boleh attract dia. So kita buat dalam bentuk kelas saja ni sebenarnya, tetapi kita nak dia ada feel macam ini betul-betul belajar. So kemudian yang kedua adalah semasa. Tadi yang sebelum, kemudian yang semasa adalah semasa ni saya rasa satu fasa yang penting juga, sebab kita nak keep student engage through the learning tu. So yang pertama bukan mestilah, maksudnya kita boleh bantu pengajaran kita tu dengan menggunakan slide, dan slide pun mestilah berbeza, maksudnya simple tetapi pelajar boleh dapatlah benda tu. Kemudian objektif mesti dinyatakan dengan jelas.
pada peringkat awal. Sebab kalau tidak dia pun tak tahu sebenarnya cikgu nak ajar apa ni hari ni. Okey. Dan kemudian penggunaan aksesori tadilah yang akan membantu supaya mood tu lebih menyeronokkan lah. Dan fasa akhir sebenarnya ataupun fasa selepas tu dia ada lagi contoh macam bila pelajar dapat siapkan tugasan, kita puji dia orang, kita bagi ganjaran, dan juga ada macam contoh di tempat saya ni tak ada kan, sebab kampung je, tapi kita boleh bagi ganjaran dalam bentuk berbeza, macam contoh top up RM10 ke, so pelajar akan suka sebab dia main PUBG lepas tu. Okey, Cik Naimi, di sini kita ada satu soalan daripada Siti Fatimah. Dia kata sebagai seorang yang suka akan pembelajaran berintegrasi online dan face to face, tidak adil untuk meletakkan kesalahan kepada pelajar sekiranya prestasi mereka tidak memberangsangkan. Bagaimana untuk memotivasikan para guru ataupun lecturer kerana ada terdapat di kalangan mereka yang mengambil mudah dengan hanya memberi assignment, snap dan share, tapi impaknya kepada pelajar itu sendiri yang akhirnya rasa demotivated. So mungkin Cikgu Nurhalmi boleh bagi pendapat dan Sir Uzairi pun boleh bagi pendapat mengenai soalan ni. Boleh. Mungkin Sir Uzairi nak cakap dulu ke? Boleh Sir Uzairi dulu? Tak, silakan. Ya, Sir Uzairi dulu. Lepas ni saya terus sambung dengan poin saya. Saya nak okey. satu poin besar. Okey, baiklah, kita teruskan dengan Cikgu Nurhalmi lah untuk soalan ni. Okey, saya dulu Okey, terima kasih Cik. Terima kasih Puan Siti Fatimah lah untuk soalan ni. Sebenarnya kalau nak kira saya pun sebenarnya saya memang, bukan saya lah, saya rasa ramai guru lagi sebenarnya dia akan lagi puas hati kalau boleh bersemuka kan, face to face kan, mengajar, baru dia ada feel tu kan, kita boleh ada personal touch dengan pelajar kita kan. Tetapi untuk sementara waktu ni ini adalah solution yang terbaik yang kita boleh ada, iaitu online learning. Dan sebenarnya memang kita tahu kadang-kadang ada pelajar yang dia memang ambil mudah. Saya tahu pelajar saya yang dah masuk universiti main copy paste saja, hantar, kemudian boleh forward dengan kawan. Jadi sebab tu kalau pada saya sendiri, saya nampak macam mana saya nak meminimumkan perkara-perkara ataupun kita cakap macam kalau bahasa Indonesia dia gunakan kecurangan kan, penipuan tu, yang mana dia rasa macam mana kita nak pastikan dia kurang lah nak berlaku benda-benda macam tu. So antara dia sebenarnya adalah kita tugasan tu kita buat bersifat individual. Maksudnya tak adalah yang kalau macam saya sendiri, saya kata okey, contoh saya buat eksperimen. Sebab sebelum kita bercuti hari tu, saya ada eksperimen sains yang kita rancang kena buat, tapi kita tak dapat buat pada masa tu. Jadi saya kata, okey sekarang balik, you buat dekat rumah you sendiri dengan menggunakan apa saja alat yang ada, you modify ikut apa yang ada kat rumah dan you hantar dalam bentuk video. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya mencegah lah, mengurangkan sebenarnya benda-benda yang berkaitan dengan copy paste dan juga benda-benda meniru tu lah kalau pada saya. So tugasan tu kita boleh spesifikkan sikit lah, supaya dia dapat integrate dengan dia punya lokal dia, maksudnya setempat dia tu sendiri. Okey, dan ni kita ada satu soalan lagi iaitu daripada Mustaqiza. Dia menanyakan adakah pembelajaran secara fizikal dan digital ni dapat memberi impak yang serupa kepada anak-anak? Sebab yalah, kalau kita belajar di kelas, kita secara face to face, kalau kita tak faham kita terus boleh bertanyakan kepada guru dan guru mungkin boleh terangkan dengan lebih detail. Jadi bila online ni mungkin ada sedikit orang kata masalah, mungkin daripada segi contoh line dia lambat ke, so ada banyak hang macam tu. So pada pendapat cikgu sendiri bagaimana? Adakah dia boleh memberi impak yang sama sebenarnya? Ataupun Sir Uzairi kalau ada jawapan yang ingin dikongsikan? Okey, sebenarnya macam ni, untuk kita katakan lebih Okey, interaktif. kalau saya kita Sir Uzairi dulu. Okey. Okay. Saya tengok dekat sini Okay, ada dua silakan. soalan datang daripada Zawani dan juga Mustaqiza. So saya rasa benda ni saya akan menjawab dua soalan sekaligus lah. Yang pertama, saya rasa sebenarnya untuk jadikan dia interaktif, dia kena jadi satu yang fast moving sebenarnya. Dia kena cepat. Maksudnya kita tak boleh macam delay. Sebab bila kita delay, budak-budak akan jadi macam kenapa lambat sangat ni? Dia akan malas nak tunggu, dia akan keluar daripada kelas. Jadi untuk jadikan dia interaktif, kita kena cepat tanya. Kadang-kadang dia tak perlu tunggu jawapan dia orang. Kita dah fikir dah apa dia akan jawab. Kita kan okey, bagus. Kita dah tahu tu jawapan dia. Contohlah kalau saya ambil maths darjah 6 lah. Kadang-kadang saya tanya pada 7 tu, 56, saya tak tunggu diorang punya jawapan sebab diorang dah jawab dalam otak. Tapi diorang tengah nak type tu yang lama. Budak-budak tu daripada otak tu nak sampai ke tangan tu, nak keluarkan tu agak lama. So kita tak boleh macam okey 8 darjah 7 56. Tak boleh macam tu. Nanti budak-budak akan macam kenapa awkward sikit. So saya akan buatkan benda tu fast moving. Walaupun diorang belum jawab,
saya akan sentiasa fast moving supaya budak-budak terkejar untuk cuba jawab cepat. Okey. Budak-budak zaman sekarang dia lebih kepada tak boleh rasa tercabar. So bila kita cabar dia akan kejar lagi lah. So bagi Okey. saya untuk jadikan dia lebih laju, itu cara dia. Mungkin orang kata Cikgu Nur Helmi ada lagi sambungan untuk tips-tips pembelajaran secara digital ni. Kalau tadi saya tengok sebenarnya untuk soalan yang Mustaqizah tu tadi, adakah ada beza antara pembelajaran secara fizikal yang kita ada peluang untuk berjumpa dengan murid kita dan juga atau sebenarnya pada saya mementingkan pengalaman belajar tu sebenarnya. Iaitu macam contoh bila dia belajar pasal sains kan, pengalaman dia belajar di dalam makmal, buat menjalankan eksperimen bersama rakan-rakan, ada kemahiran kolaboratif yang dia kena bekerja sama dengan kawan dia, itu sebenarnya yang kita nak sebenarnya. Sebab tu pada saya antara benda yang saya rasa macam mungkin kita akan kena tengok semula selepas ni adalah macam mana perkembangan sosial murid-murid kita tau, terutamanya yang macam sekolah-sekolah rendah yang dia belum berpeluang untuk dapat peluang untuk bersosial dengan kawan-kawan dia tu secara lebih. Macam budak-budak dah besar menengah ni mungkin dia dah banyak ruang kan, tetapi kalau macam sekolah rendah dia kurang lagi bersosial. Macam mana dia nak develop dia punya kemahiran dia, psikomotor dia semua, benda-benda macam tu yang sebenarnya kita akan rasa kekurangan lah pada pandangan saya. Okey. So kita dah banyak topik yang mungkin Cikgu Nur Helmi dah kongsikan bersama dengan kita, dan di sini pun ada daripada salah seorang penonton kita pada hari ini juga, dia kata betul Sir Zairi, cikgu saya buat online kelas tapi dia tak buka kamera. So yang tu macam mana? Adakah itu cabaran untuk guru-guru sebenarnya untuk berhadapan dengan murid? Tapi kalau ikutkan mereka berjumpa dengan murid-murid secara dalam kelas face to face. So mungkin adakah ini cabaran apabila guru-guru membuat kelas online? Bagi saya sebenarnya kalau ikutkan cabaran guru, saya rasa buka kamera bukanlah satu cabaran. Cuma kita kadang-kadang kita kena faham juga, saya rasa macam saya sangat menghormati, saya sangat memandang tinggi untuk Cikgu Helmi. Sebab cikgu, saya boleh katakan lingkungan cikgu berumur lebih 30 cikgu? Ya. Okey, kejap, Zairi. Okey, sebentar. Tu seperti biasalah dia masalah online orang panggil. Jadi saya boleh sangkakan Cikgu Helmi lebih 30. Jadi saya sangat memandang tinggi di mana adaptation cikgu terhadap teknologi sekarang sangat tinggi. Maksudnya selalunya orang dia lebih, saya boleh kata lebih 30, selalunya cikgu dia tak nak adapt dengan online class. Dia tak nak dia tak nak cuba belajar benda baru. Itu pasal kalau kita tengok bila dia dah biasa dengan Facebook, dia tak akan masuk ke Instagram. Dia tak akan masuk ke Twitter, tak akan masuk ke TikTok. Kita jaranglah tengok orang umur 40-50 main TikTok tu. Tapi kita kena ingat cikgu dia kena cover juga semua level daripada bawah ke atas. Cuma guru-guru kalau boleh, siapa yang tak kisahlah umur berapa sekalipun, kita kena adapt to situation di mana join je, buka je kamera, belajar je dengan orang. Dan student ni daripada student kena belajar appreciate. Macam mana yang Cikgu Helmi tulis tadi kat slide tadi, dia akan tulis yang ketiga, poin ketiga dia cakap adalah pujian. Pujian tu main peranan yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang budak-budak pandai bukan sebab kita ajar tau, sebab kita puji. Sebab katakanlah dia tak pandai sekalipun, kita cakap very good. Dia akan rasa macam bagusnya aku. Jadi dia kena balik rumah, dia kena maintain kebagusan tu di rumah. So dia belajar sendiri. Jadi untuk kita boleh katakan untuk cikgu, tak apa. Sebenarnya bila dia tak kisahlah muka kita macam mana sekalipun, kalau kita rasa kita tak cantik ke, tak kisah pun, buka je kamera sebab student sangat enlightened bila kita buka kamera. Yes. Dan bila student bila cikgu buka kamera yang tak pernah buka, kau jangan tutup kan, bagi cakap tak gunalah cikgu muka tak handsome ke. Tak apa, puji cikgu dia. Cikgu handsome-nya apa, tak apa, cikgu tu akan lebih, dia macam mana, dia two way communication lah. Dia lebih kepada dua-dua menggembirakan sama sendirilah macam tu. Okey, bercakap mengenai two way communication ni ada soalan daripada Nalisa. Dia kata saya Nalisa daripada Arus Academy nak tanya macam mana nak encourage pelajar untuk unmute untuk jawab soalan dan bukan type dalam chat group supaya ada elemen interaksi tu. Maksudnya ada two way communication tu antara guru dan juga pelajar yang belajar secara online ni. Okey. Saya Ya. So Zairi boleh, Cikgu Naimi pun boleh. Okey. Saya tengah tengok chat tau. Saya manusia yang kalau dalam kelas saya akan consider semua chat yang ada. Jadi saya ada nampak tadi ada sebelum ni ada orang cakap
pasal dia nyatakan bahawanya okay, Max Clinic is very good, macam mana boleh bawa student-student yang belajar dan maintain di dalam kelas. Di mana di sekolah dia buat kelas percuma, orang tak masuk. Dia macam ni tau. Online teaching is very challenging sebenarnya. Saya kalau siapa tanya saya, penat mengajar online ke offline? Online penat. Lepas habis sejam tu saya boleh kata saya tak nak bercakap, saya nak duduk diam sekejap, nak duduk diam fikir seseorang. Sebab kita bila dalam kelas dia ada energi, patah balik energi tu bila kita tanya, student jawab. Kita tanya, student jawab. Cuma sekarang ni bila di dalam kelas, di dalam online, dia tak ada jawapan suara tau. Tapi macam ni, apa yang saya buat untuk lebih interaktif, saya tak boleh buka suara sebab untuk pengetahuan Ashraf dengan Cikgu Helmi, kelas saya average student ialah dalam 800 hingga 900 student. Di mana paling ramai student yang pernah ada dalam online class ialah dalam hari tu, pada minggu lepas lah, hari Jumaat dekat hari Khamis macam tu, saya ada buat kelas algebra, sekolah algebra, ada dalam 12,000 student dalam satu masa. Dalam macam satu stadium lah. Jadi apa yang kita orang boleh buat ialah kami tak buka suara. Boleh bayangkan kalau 12,000 kita buka suara apa jadi? Dia akan jadi bersepah. So suara tu tidak membantu sangat sebenarnya. Tapi mana yang boleh bantu ialah kita buka chat, tapi chat to everyone. Chat to everyone supaya diorang nampak juga jawapan kawan-kawan dia yang lain. Dia macam more to live lah. Cuma kita akan nampak lah, akan ada student yang main, akan ada student yang macam gelak-gelak apa semua. Tapi macam ni, dalam online learning sekarang ni, satu je keyword yang saya nak bagi untuk simpulkan ke semua, whatever happens, the word is adapt to situation. Adapt to situation. Saya tak nak cakap kat semua orang, okay, betul memang lighting penting. Belakang ni main peranan, lighting kat depan ni main peranan. Tapi saya tak boleh nak paksa ataupun nak suruh cikgu-cikgu yang berada di pendalaman pergi cari ring light, macam susah. Jadi siapa-siapa cikgu yang di mana-mana sekarang ni, saya nak adapt, please adapt to the situation. Katakan kalau tak ada ring light, awak boleh cari light lain. Mesti ada pengganti dia. Adapt situation. Katakan kalau mic, kalau buka mic, diorang akan bising. Kita buat tu chat tapi everyone. Tapi kalau katakanlah diorang time kita chat to everyone tu dia merapu-rapu, kita tutup chat sekejap. Dia ada display sekejap. Kita buka balik. Tu saya cakap online kelas ni penat sebab kita kena bergerak dah lah, kena mengajar. Semua kita yang jaga. Jadi the keyword is untuk student dan juga untuk pelajar, untuk student dan juga untuk cikgu, please adapt to situation. Di mana untuk student pula, saya faham, saya memahami, saya tengok sebenarnya kelas-kelas, saya suka tengok kelas-kelas orang lain. Tapi saya tak ambil, saya cuma tengok mana kelemahan yang ada. So saya boleh betulkan. So saya ada tengok kelas kat beberapa universiti, saya tengok di mana saya nampak boleh diubah. Bila saya tengok cara macam mana, mungkin cara penyampaian tu. Okay, sebentar. Hello. Mana yang Okey. dia okey dengan KL ni? Sekali lagi dia ini bukan internet ni, internet saya laju. mungkin tak tahulah, kita ini first time kot saya pakai webinar jam kan. Jadi saya tak tahu. Tu saya tengah scroll tepi ni, saya tengah tengok apa yang ada dekat sini. Kita ada attendees, kita boleh buat poll. So sepanjang kelas tadi, sepanjang tu sambil saya dengar tu, sambil tu saya tengok apa yang boleh dia buat. Sebenarnya banyak juga benda lah boleh buat dekat sini kan. Ada poll tu yang best tu kan. Tanya dia orang, dia boleh jawab. Jadi boleh main soalan di situ lah. Yeah, so bagi saya, for student also, yes, kita boleh, everyone can complain. Teachers can complain, student tak nak join. Students can complain, teacher ajar tak best. Tapi why not both adapt to situation, di mana tak apa, cikgu kita mengajar macam ni, kita adapt je dulu. Mana yang boleh tegur, kita tegur. Tapi kalau cikgu tak ubah, tak apa, kita adapt je, kita jangan complain. Sama dengan cikgu lah. Tapi saya cakap cikgu punya cabaran sebenarnya lebih besar lah. Sebab saya dapat statistik 23% guru, 27% guru di seluruh dunia dah berhenti kerja ketika PKP. Sebab the pressure yang ada. Kita tak pernah dengar lagi berhenti belajar, tapi berhenti mengajar tu dah kira 23%. Maksudnya daripada 5 guru tu ada seorang guru yang dah berhenti. Kalau dalam satu sekolah lah. Jadi itu satu tiga yang sangat besar. Jadi for us to make it better, both kena sentiasa adapt dengan situation.
Okey, dan kita akan get back balik dengan soalan-soalan daripada penonton-penonton kita pada hari ini, dan mungkin Syed Zairi ada nak kongsikan juga mengenai bagaimana dengan persekitaran untuk menarik lagi pelajar-pelajar ni untuk join kelas online, pembelajaran secara digital. Sebab kalau saya tengok pada kita awalnya ada buat satu soalan hari tu di Instagram, kita tanyakan kepada mereka apa lagi yang menarik pelajar-pelajar ataupun ibu bapa untuk bagi anak mereka masuk kelas online ni, selain daripada gadget, internet dan sebagainya. Mereka kata persekitaran 2201, lebih kurang macam tu, mengatakan persekitaran lebih orang kata memberi impak juga dalam pembelajaran digital. Jadi mungkin Syed Zairi ada tips-tips ataupun untuk bagaimana menarik lagi orang ataupun pelajar-pelajar untuk masuk kelas online ni. Okey, untuk persekitaran dia ada tak betul persekitaran guru ke persekitaran pelajar? Saya rasa kita menyentuh kepada persekitaran pelajar, dan mungkin Syed Zairi boleh kongsikan juga persekitaran guru. Okey, untuk persekitaran pelajar, saya punya dia macam ni, bila kita when teacher give their all, kita dah bagi segala-galanya, saya percaya student akan nak masuk, semua akan nak masuk kelas Cikgu Hailmi, macam tak sabar-sabar, Cikgu Hailmi punya kelas malam ni, aku nak pergi ni. Jadi they will do anything untuk pergi ke kelas tu. Jadi we have to attract diorang dulu. Once diorang dah attracted, diorang akan cari persekitaran yang terbaik. Now, persekitaran yang saya dah nampak dekat student saya buat ialah saya pernah nampak diorang duduk di dalam langsir, tutup langsir tepi, dia esok dia pakai earphone, dia duduk seorang-seorang dekat langsir tu. Saya percaya itu memang tak ada perlukan space yang besar. Dia duduk situ je supaya dia tak kacau, orang lalu lalang tak nampak. Bagi saya itu yang paling bijak lah. Sebab orang kiri kan, orang lalu lalang dia tak adalah tengok kiri kanan ke apa ke, orang betul. Dia hanya dengar. So that is very smart lah. Ada yang macam tu, ada yang duduk dalam kereta, okey buat kan, dia buka tingkap sikit, dia buat, dia belajar dalam kereta. So bagi saya persekitaran tu saya tak boleh katakan okay, this is the best. The best one is in your room. Jangan. Cari yang terbaik untuk awak. Mungkin awak punya di depan rumah. Mungkin awak punya di dalam langsir. Mungkin awak punya di bawah meja pun ada. Darjah 6 ada seorang. Dia boleh lah sebab darjah 6 kan. Dia buat di bawah meja. Dia cakap atas dasar bila bawah meja dia gelap. Bila gelap, dia punya lampu tu cerah ke dia. So dia nampak muka saya saja. Macam tu. Dia cari tempat yang terbaik untuk diri. So bagi saya, persekitaran awak untuk para pelajar, why not you try? You pergi tengok. Senang cerita macam ni lah. Kat mana tempat yang selalu awak tengok YouTube? Macam itulah tempat awak pergi. Okey. Dan untuk cikgu juga, kalau kita cakap mengenai persekitaran ni, lagi-lagi bila guru-guru mengajar di rumah kan, bila di rumah ni mungkin ada yang dah ada anak, ada kucing, lepas tu jiran sebelah masak, jiran sebelah buat construction, jadi macam-macam bunyi. Sebab saya sendiri pun orang kata bekerja dari rumah pun menghadapi masalah yang sama. Jadi macam mana untuk guru, sebab yelah kita tak nak nanti macam tengah-tengah mengajar tiba-tiba kan jiran sebelah punya kuali bunyi. Lepas tu yang atas tengah construction. So mungkin bagaimana untuk kita atasi masalah macam tu? Nampak macam Cikgu Almi pun hadapi masalah yang sama kan. Kita dua gelap kan. Memang semua cikgu. Saya rasa sama je semua cikgu pun. Semua cikgu memang hadapi benda yang sama lah. Cuma kalau saya sebenarnya, kalau benda tu jadi, saya like I said lah, I will adapt to situation. Saya takkan macam sebagai guru, kita kena tunjuk positive vibe to student. Kita kena tunjuk yang kita ni orang yang positif. Apa-apa yang jadi kita kena positif. Okay? Saya cuba macam mana? Kadang-kadang kan kita contoh bayi ke apa kan. Saya selalu terfikir kalau saya ada anak kan, bayi bising, mesti kita akan macam marah ke apa ke, selalunya lah macam diamlah sikit kan macam tu kan. Sebab saya kena faham yang kalau apa-apa yang saya cakap depan kamera akan diorang nampak. So saya takkan marah. Kalau saya apa-apa yang bising ke apa ke, saya akan buat-buat macam saya ada anak, dan anak saya nama pelik-pelik. Contoh kalau saya tengah mengajar tiba-tiba ada bunyi construction kat belakang kan. Saya cakap Christopher, contohlah Christopher, tolong berhenti, ayah dah cakap berhentikan ayah tengah mengajar ni. Saya akan cakap macam tu. So budak-budak akan macam, kenapa nama anak Christopher? Macam tu. Lepas tu bagi nama lelaki Christopher, Zachary, Liam kan. Tiba ada bunyi masak pula kan. PA dah lah tu PA, sudahlah tu masak kat belakang tu mari sini. Ayah tengah mengajar, jangan kacau. So saya akan macam tu. Lebih kepada adaptation supaya budak-budak tak ada jadi macam bising lah. Kita akan melawakkan benda tu. Jangan, sebab kalau kita marah, student pun akan marah.
So Okay. kita jadikan benda tu tak berapa serius lah. So adaptation to bunyi-bunyi yang ada. Dan Sir Zairi, mungkin Ya, saya. macam saya katakan tadi, bila buat kelas online ni dalam keadaan yang ramai, mungkin ada yang orang kata, mungkin ada yang nakal juga kan dalam kelas online, kita tahu. Jadi macam mana untuk kita, kalau macam secara face to face ni, mungkin kita macam Hafiz diam, jangan bising macam tu kan. Tapi bila dalam kelas online ni, macam mana kita mendisplaykan pelajar-pelajar ni untuk semua memberi, orang kata, tumpuan supaya mereka dapat apa yang kita ajar? Okay. Saya boleh pandang sebagai semua guru-guru yang sekarang ni yang mengajar online, semua dah boleh jadi YouTuber dah. Semua dah boleh jadi YouTuber, dah boleh buka channel YouTube dah. Sebab kita tak boleh mengajar macam dalam kelas. Kita tak boleh berhenti untuk tegur. Sebab bila kita berhenti untuk tegur, diorang akan lagi banyak yang main. So apa yang saya buat, saya akan teruskan je, tapi saya akan bagi warning sikit-sikit supaya yang tengah main stop. Okay, jadi contoh saya tengah mengajar, tiba-tiba ada yang tengah main ke, saya akan tegur dia. Saya akan tegur tapi saya tak akan tegur dia direct. Saya akan cakap macam ni. Dia cakap, saya nak tegur ni tapi saya tak nak sebut nama sebab nanti awak malu. Jadi, apa ni? Kalau saya tanya tu, angguk je. Jangan buat benda lain, angguk geling je. Nanti semua akan diam. Ada yang angguk jugalah. Tapi saya cakap, nampak bila saya cakap macam ni, semua tak sedar diri kan? Ni saya tengah cakap ni, jangan fikir okey tak apa orang lain, bukan aku ni, bukan orang. Angguk sekarang, semua akan angguk. So semua akan dapat, baru saya start balik. So kita tak tembak kepada seorang. Bila tembak seorang nanti orang akan fed up. Alah accident ni je. So saya tak malukan dia, saya malukan semua orang. So semua orang dia punya tu balance lah. Dia akan takkan rasa bersalah sangat macam tu. Okey. Dan kalau macam Cikgu Nur Hailmi sendiri, bagaimana mungkin tips daripada Cikgu Nur Hailmi sendiri kalau menghadapi situasi-situasi berikut? Okey, sebenarnya kalau macam saya sendiri pun semasa menjalankan online learning ni, sebenarnya memang kita akan berhadapan dengan isu-isu yang macam itulah. Macam mana nak dapatkan student punya engagement semasa dalam online learning tu, dan juga macam kalau boleh buka slide saya pada slide yang ke-16, saya dah gariskan sebenarnya ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Macam saya cakap tadi, fasa untuk kita menguruskan sebenarnya online learning tu saya bahagikan kepada 3. Sebelum, semasa dan selepas. Sebelum macam kita buat persediaan yang lebih yang supaya murid bersedia. Daripada segi mental tu dia dah macam ready. Oh, esok dah ada kelas. Itu satu. Rasa kesediaan tu penting sebenarnya. Dan jika semasa kelas pula sebenarnya adalah slide yang ke-16, iaitu semasa kelas sebenarnya. Semasa di dalam kelas, iaitu kita biar walaupun kita buka, kita menggunakan slide, tapi tidak 100% dalam sepanjang kelas tu kita gunakan slide. Sebab tu saya akan on off kan juga slide tu supaya macam kita akan sentiasa ada, macam budak tengok, oh okey dah, cikgu masih ada kat situ, bukan dia bercakap dengan, bukan dia hanya dengar macam tengok YouTube. Kita sedang ada live interaction macam tu. Okey? Dan macam mana tips saya dengan pelajar pula, saya nak pastikan dia orang respon dengan macam tadi kalau tak salah saya soalan daripada Nalisa kalau tak salah, yang respon kepada murid tu sebenarnya adalah dengan cara sebenarnya kita buka soalan, maksudnya kita ajar sikit separuh. Sebenarnya kalau pada saya sendiri bila saya praktis benda dengan pelajar, saya hanya biarkan 15 minit je sebenarnya untuk satu-satu sesi. Katakan satu kelas saya ada 1 jam, so saya akan bahagi kepada 3 sesi ataupun 4 sesi. So in between tu saya akan offkan sekejap webcam dan kemudian saya akan minta dia orang respon, ataupun mungkin kita relax sekejap, kita selfie ramai-ramai ke benda-benda macam tu, sebenarnya akan boleh macam Zairi cakap tadi, kita boleh reset balik semua dan kita start fresh balik. Dan saya nak kongsi sikit sebenarnya dengan benda yang tentang Zairi sebut tadi kepada Ashraf dan juga penonton kita pada hari ini. Sebenarnya apa yang ada di sekolah kita sekarang ni, kita ada 5 generasi yang berbeza, tahu tak? Kita ada guru-guru baby boomers yang lahir tahun 60-an, kemudian kita ada guru generasi X yang lahir sampai ke tahun 80, kemudian kita ada guru generasi Y yang lahir tahun 81 ke 95, dan anak murid kita pula sekarang ni yang ada di sekolah menengah adalah anak murid generasi Z. Anak murid generasi Z. Dan di sekolah rendah pula kita dah mula ada anak-anak generasi Alpha yang lahir tahun 2010 lebih. Jadi bayangkan 5 generasi yang berbeza yang ada dekat sekolah. Jadi sebab tu pendekatan dan juga tahap knowledge berbeza. Sebab kita guru-guru
kebanyakan kita adalah digital migrant. Maksudnya kita berubah daripada zaman yang gunakan Walkman kepada gunakan MP3 punya recorder. Tetapi anak-anak kita, dia tak pernah kenal pun sebenarnya Walkman tu macam mana sebenarnya. Betul. Kan? Jadi sebab itu benda yang macam Muzairi cakap, adaptation tu sebenarnya penting. Dan saya selalu juga bila kita cakap dengan cikgu-cikgu ni, satu sikap dinamik tu kena ada sebenarnya pada guru-guru. Kita kena sentiasa bergerak supaya kita tak tinggal. Kita nampak orang pakai Twitter, kita pun jom pergi guna Twitter. Kita nampak orang guna TikTok, jom kita pergi serbu pula TikTok. Supaya kita sentiasa orang kata apa, up to date lah, dan juga kita sentiasa relevan dengan zaman dia. Dan mungkin soalan untuk Sir Zairi, dan saya rasa Cikgu Nur Hailmi pun membuat perkara yang sama, iaitu selain daripada pembelajaran secara digital iaitu online class kan, apa lagi mungkin medium-medium lain yang mungkin kita buat? Sebab sekarang kita, kalau kita lihat sekarang ni dah macam-macam. Kalau macam Sir Zairi, saya kenal video-video di di Twitter dan sebagainya, dan TikTok terutamanya kan, untuk pembelajaran macam tu. So apa mungkin tips guru-guru yang orang kata mungkin orang kata yang sedikit senior ni, apa cara bagaimana untuk mereka mula melakukan pendekatan tersebut kepada pelajar-pelajar yang orang kata sekarang ni memang dah mula TikTok dan sebagainya. Alright, okay. Terima kasih. Yang pertama saya Ashraf lah, saya ambil daripada Ashraf yang Ashraf cakap. Dia macam ni, this is a very big point. This is like the biggest point. The biggest point yang saya nak sampaikan, di mana social media plays a very big role as a teacher. Sangat. Untuk pengetahuan semua, saya study student punya pattern melalui social media. Di mana kalau korang perasan daripada empat level, student akan fokus on Instagram and TikTok. Di mana bila saya dengar Ashraf cakap dia ada kat Twitter, saya tahulah dia generasi mana. Sebab saya tahu generasi mana dulu kat mana. Generasi dulu kat Facebook, kat mana kat Twitter, kat Instagram, TikTok. Jadi kita kena guna yang sebaiknya. Jadi saya beritahu sekarang ni, majority student berada di Instagram dengan TikTok. Dan kalau kita tengok TikTok is a new breed sekolah rendah TikTok. Sekolah menengah lah Instagram. So the new breed ni TikTok, kalau perasan, saya masa first, saya cakap jujur ramai orang cakap muda ke apa ke, saya masa first tengok TikTok saya tak faham. Saya kena tengok sekali lagi. 2-3 kali baru saya faham sebab dia punya video laju. Betul. Sangatlah saya cakap, pasal apa video dia laju sangat? Siapa yang nak tengok? Tapi bila saya tengok budak-budak umur 7 tahun, 8 tahun tengok, dalam masa sekali tengok dia dah terus scroll. Saya macam, faham ke tak? Saya cakap, faham. Cerita balik. Lepas tu dia cerita kat saya dengan jelas. Saya cakap, maksudnya budak-budak ni di sekolah rendah, dia punya pace sangat laju. Kalau kita slow, dia tak suka. Pasal budak-budak sekolah rendah kalau mula pengetua bercakap, dia akan jadi macam, alamak pengetua cakap, dia akan jadi, sebab pengetua kan cakap, pengetua kan zaman-zaman dulu dia suka yang tenang. Dia suka lagu-lagu yang dia dengar zaman-zaman dulu, lagu-lagu yang relaxing, Ocean Eyes, lagu-lagu macam tu. So dia berbeza generasi yang bila dia bercakap tenang, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Orang macam kita boleh terima sebab tenang, tak menggelabah. Tapi budak-budak jadi macam, alah cepat bila nak habis. Dia macam tu. So kita kena adapt tu siapa yang kita nak bercakap. Jadi kalau nak cakap pasal generasi yang berbeza, there's a lot of different generation. Dan untuk social media, go and put your effort to all social media. Sebab permulaan saya ialah saya buat Instagram dulu, ialah saya nak buat video untuk student-student saya revise. So apa yang saya ajar, saya post balik supaya student macam tengok balik, ingat dah. Macam tu. Tapi tak tahu pula bila saya buat macam tu, orang yang dah habis sekolah pun nak belajar. Macam tu. So itulah saya mula approach, ambil video kita buat dekat TikTok, ambil video kita buat dekat Facebook, dekat Twitter, tengok macam mana. Jadi daripada situ saya belajar. Instagram dia suka benda yang short term tapi banyak-banyak. So 15 saat tapi banyak-banyak. Stories. Jadi that is the pattern. Maksudnya kita bagi point, short point tapi banyak. Point, stop. Point, stop. Point, stop. Macam tu. Lepas tu kalau kita ambil sekolah rendah berbeza. So setiap satu social media mainkan peranan yang berbeza. Put the effort. Tapi satu last, jangan compare diri kita dengan orang lain punya views. Cikgu ni ada 2,000, kita ada 100. Do not compare. Compare you with someone before. You sebelumnya. Okay, saya tertarik dengan Sir Zairi kata tadi, record dan masukkan maksudnya Sir Zairi record dan masuk ke dalam TikTok, masuk ke dalam Instagram. Sebenarnya saya ada soalan mengenai itu juga. Live versus record.
mana satu yang Sir Uzairi rasa better. Dan ni ada soalan dari saya rasa ni daripada Thailand ni. Beautiful tercapai kun. Penonton ni dia kata bukan semua pelajar akan dapat tangkap apa yang diajar secara online. Should teachers make themselves accessible to students lepas waktu kelas? Kalau ramai yang nak contact cikgu personally, agak penat nak attend to each of them. So apa pandangan Sir Uzairi dan mungkin juga pandangan Cikgu Nur Helmi mengenai perkara tersebut? Cikgu Nur Helmi silakan dulu. Okay, thank you Ashraf juga Uzairi. Okay, sebenarnya kita kena faham bila kita sebut pasal online learning ni, dia tidak terhad kepada yang live interaction saja tau. Kita ada dua jenis sebenarnya online learning. Kita ada satu yang dia panggil synchronous learning ataupun segera dalam bahasa Melayunya, dan satu lagi kita ada asynchronous learning, iaitu pembelajaran tak segera. Iaitu contoh kalau synchronous macam kita buat sekarang lah, kita terus live, kita boleh ada interaction. Tetapi kalau macam asynchronous ni penggunaan macam contoh gunakan YouTube, menggunakan video-video recorded. Okey. Dan bukan itu saja, termasuk juga penggunaan benda-benda bahan-bahan soft copy. Contoh macam cikgu, dia convertkan PowerPoint dia kepada dalam bentuk slide dan kemudian hantar kepada murid. Sebenarnya itu pun sebenarnya adalah satu bentuk asynchronous learning. Jadi sebenarnya kalau kita dapat kalau pada saya sendiri, saya nampak sebenarnya kalau kita dapat gabungkan tu, itu adalah lebih bagus lah. Kalau macam saya sendiri pun sebenarnya, macam saya kongsikan tadi, pada peringkat awal bila kita PKP tu, saya tak dapat nak buat synchronous learning sebab kita ada assumption yang bahawa murid kita tak ada gadget, tak ada internet yang bagus. Jadi saya memilih untuk buat asynchronous learning sebenarnya. Dan bila nak melibatkan asynchronous learning, antara kaedah yang kita guna ataupun platform kita guna adalah satu dia adalah kita gunakan StreamYard. Kenapa? Sebab dia boleh live pada masa yang sama, dia boleh streaming terus dan kemudian dia boleh recorded terus. Jadi kita ada video interaction yang semasa sedang berlaku tu satu, dan juga selepas tu kalau korang yang tak dapat attend semasa tu, korang boleh pergi tengok selepas tu. Itu dia punya kelebihan. Sebab tu gerakan sebenarnya untuk menghasilkan video-video di YouTube oleh guru-guru, video-video yang bersifat pendidikan ni sebenarnya semasa PKP tu sangat, orang kata macam blessing in disguise lah. Sebab ada pandemik telah menyebabkan ramai cikgu yang mula create content berkaitan dengan educational, dan juga yang menyebabkan ramai cikgu yang mula pergi ke benda-benda yang berkaitan dengan digital. Dan sebenarnya saya kongsi kat sini ni, sebenarnya antara saya pun sendiri terpaksa, semasa PKP tu saya terpaksa masuk ke TikTok. Walaupun sebelum ni saya memang mengecam. Saya antara orang yang mengecam TikTok, tetapi bila saya tengok memang betul generasi Z ni, anak-anak kita ni sebenarnya duduk di sana ramai. Jadi macam betul. Kita tak adakan konten yang berbentuk pendidikan. Dan bila saya tengok pergi lebih jauh lagi, sebenarnya penggunaan video ni adalah sangat bagus untuk penyampaian konten dari segi knowledge tu sendiri. Yes. Tetapi kalau kita nak pergi ke satu step lagi dari segi kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, kolaboratif apa semua tu, itu perlu datang dalam situasi yang perlu dalam kawalan guru. Tetapi daripada segi konten sebenarnya benda-benda yang recorded macam ni kita dah boleh laksanakan. Jadi saya nampak juga sebenarnya antara satu kesediaan kita pada masa akan datang adalah jangan fikir lagi pasal konten, sebab konten tu budak-budak kita dah boleh cari dekat YouTube, boleh cari kat TikTok, boleh cari dekat Google, merata-rata ada. Tetapi apa yang membezakan kehadiran kita di dalam kelas guru tu dengan apa yang budak boleh pergi search, itu yang akan membezakan kita cikgu yang macam mana nanti. Okey, mungkin sedikit daripada Sir Uzairi mengenai record pembelajaran ni. Record versus live lah. Betul. Okay, saya punya record versus live, saya sebab saya kalau interview guru di pusat tuition kami, we have a lot, sekarang kita ada dalam 170 cikgu, jadi interview pun saya akan ada sekali. Saya boleh kata saya tak nak, betul apa yang Cikgu Helmi cakap tu betul, sangat betul untuk cikgu sekolah, maksudnya memang kami memang kena buat live, kena buat live. Sebab tak boleh nak buat recorded, takkan kita nak buat recorded, wah senang kan, record malam, besok tu tengok video, kita tidur kan. Kalau boleh macam tu senang kerja kita Cikgu Helmi Cuma saya tengah cakap pasal guru-guru ni, tak kisah guru yang baru nak belajar, yang baru nak mengajar, guru yang baru masuk dalam bidang online ke apa ke. Saya boleh katakan sebenarnya awak kena ikut diri awak. Sebab saya pernah interview seorang one of cikgu yang mengajar di YouTube. YouTube dia ada banyak, ratus-ratus ribu subscriber mengajar, tapi bila kami suruh dia ajar live, dia tak boleh. Dia berbeza, dia bukan orang yang sama seperti recorded. So dia macam mana macam saya sendiri pula, saya tak boleh recorded.
kalau saya recorded, saya jadi awkward, saya jadi macam terlampau tersusun, jadi manusia yang pelik. Jadi jadi apa yang saya buat ialah, itu pasal saya buat, saya mengajar macam biasa, orang lain yang rekodkan saya mengajar, ambil shot, post macam tu. Sama yang macam mana Ustaz Samsul Debat buat, sama macam Ustaz Zaidul buat, saya ambil mana part yang seminit, bukan semua, seminit yang mana penting saya post. Jadi saya tak nak cakap online is better, recording is better than live is better than recording, tak. Live is always better untuk semua pusat pendidikan. Tetapi kalau siapa yang nak apa-apa jenis cikgu, awak kena pilih mana yang lebih awak prefer. Kadang-kadang ada orang yang boleh recorded, kadang-kadang ada orang boleh live. So pilih mana yang selesa oleh awak. Okey, itu dia daripada Sir Huzairi dan Cikgu Nur Helmi. Tapi sebelum kita nak mengakhiri kita punya webinar pada hari ini, kita ada soalan terakhir ni daripada Elina. Dia kata macam mana nak dapat balik motivasi untuk belajar, lagi-lagi lepas hampir setahun buat kelas online dan mula 20 hari bulan ni akan masuk balik ke kelas dan tak percaya kelas online akan bermula semula. Tapi tak semua sebenarnya, kalau ikutkan ada kawasan-kawasan yang macam kawasan PKP masih lagi belajar online, dan ada dan kawasan PKPB dan PKPP mungkin akan bermula untuk belajar kelas. So macam mana nak, orang kata nak dapatkan balik semangat, jelas dah setahun tak ke sekolah, mungkin perasaan malas tu dah ada. Dan saya, kalau tak salah saya, hari tu saya bersembang dengan Cikgu Nur Helmi pun, Cikgu Nur Helmi ada kata bahawa ada pelajar-pelajar yang dah mula start kerja, yang mula dah cari kerja dan mereka dah pegang duit, jadi mereka dah rasa selesa macam okeylah saya dah ada duit, so kenapa saya nak kena belajar lagi kan. So mungkin bagaimana untuk mereka dapat balik motivasi itu untuk kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. So Zairi atau siapa-siapa yang nak mula dulu? Okey. So Zairi lah. Cikgu Helmi. Okey. Awesome. Okay, kalau macam saya sendiri kan, saya tengok memang betul isu motivasi murid tu bila dia nak kembali ke sekolah tu sebenarnya sangat benda yang kita kena tengok. Sebab tu masa PKP yang kali pertama hari tu, bila kita masuk kali kedua, iaitu pada fasa kedua tu, sebenarnya saya gembira sebenarnya sebab ada inisiatif daripada Majlis Kaunseling Negeri Kedah sendiri untuk sebaran kepada negeri Kedah, yang mana dia sediakan modul persediaan motivasi murid untuk macam orang kata apa, macam adaptation lah untuk dia nak datang balik ke sekolah untuk seminggu yang pertama. Jadi saya rasa macam bagus, kenapa tak kita kembangkan kepada seluruh Malaysia kan, sebab kita tahu semua budak-budak pun menerima impak yang sama. Dan memang saya nampak pada murid sendiri pun sebenarnya kan, bila masuk kelas semua masuk angin je tau, macam lemau tau, masuk angin kan. Jadi macam betul. Macam mana kita nak bagi benda tu berlaku dengan cepat, sebab kita tahu dia orang dah tertinggal banyak. Apatah lagi bila kita buka sekolah nanti, sebenarnya murid-murid yang nak menghadapi peperiksaan ataupun SPM ni sebenarnya hanya tinggal lebih kurang 1 bulan saja. Macam mana dalam tempoh yang dekat ni kita nak speed up dia punya motivation supaya dia rasa macam saya memang ready. Macam kita dulu-dulu ambil SPM kan. So itu antara cabaran dia, dan saya rasa antara satu benda kita boleh buat, gunakan seminggu pertama tu sebagai tempoh peralihan. Jadi cikgu-cikgu pun janganlah ambitious sangat. Maksudnya datang-datang tu terus nak bagi kerja rumah banyak-banyak. Saya rasa kita elakkan dulu sekejap, kita biar budak rasa comfortable dulu, dia boleh adapt balik dengan new situation dia, kemudian barulah kita boleh slowly lah. Tetapi jangan lambat sangat lah, takut nanti tak sempat pula nak ready dia untuk SPM kan. Bagaimana pula dengan Sir Zairi? Okey, untuk motivasi pada para pelajar yang nak masuk, saya sampaikan straight pada diorang lah. Jadi saya boleh kata this is for you macam ni. Saya selalu pesan student saya masa awal dulu, masa first start saya cakap dengan dia, if you want to learn because of exam, don't come to me. If you want to learn because of exam, don't come to see me. Kalau betul awak nak belajar sebab ilmu, join. Sebab apa tau? Sebab silibus baru yang dah disusun oleh kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia for KSSM dan KSSR is better than before. Sempurna lah. Sebab kan dalam matematik tu dia ajar macam mana nak bayar, macam mana nak tengok cukai, macam mana insurans, di mana benda ni tak didedahkan kepada saya. Tak didedahkan kepada saya. Nampak tu ada dengan bunyi apa? Tengah ada. Jom. tengah bawah tu kan. Dia tengah drilling bawah tu. Biasa tu memang normal. Jadi sekarang ni apa yang saya tengah sampaikan ialah motivasi ni macam ni. Kita tak boleh belajar because of exam saja. Walaupun saya tahu Malaysians majority because of exam. Belajar sebab ilmu, dan apa-apa kesusahan yang awak lalui sekarang, percayalah kepada kata-kata susah dulu, senang kemudian. Percayalah benda tu.
Sebab dulu saya pernah lalui zaman susah saya mengajar. Saya pernah lalui zaman susah saya training. Tapi zaman susah saya dulu tu yang saya rasa macam ini takkan bagi apa-apa kat aku ni. Takkan bagi apa-apa. Bila sekarang saya berada kat sini, oh, ada bagi sebenarnya. Oh, Dah left dah. jadi kenapa jadi macam tu? Sebab apa yang telah berlaku dulu. What made me a person, apa yang buatkan saya jadi manusia saya sekarang ialah apa-apa benda-benda kecil yang berlaku dahulu. Saya pernah bermula dengan zaman-zaman saya mengajar, awal-awal umur dulu saya belajar dan saya mengajar. Saya belajar saya ambil engineering dekat UiTM. Sampai tu saya mengajar di pusat tuition lah, saya buat dua-dua sekali. So bila saya masuk sekolah saya bagi ceramah, saya bagi cakap, saya bagi talk pasal maths. Time tu saya ada banyak formula baru yang saya buat sendiri. But during that time, saya ingat lagi zaman-zaman semua ramailah guru-guru yang tak terima dengan cara saya, yang cakap cara ni tak ada siapa yang akan belajar, tak ada siapa yang akan tengok, tak ada siapa yang akan suka. There was a time dulu Jadi to what made me now, sampai orang-orang parents pun belajar dengan video-video saya. Jadi saya rasa macam apa kesusahan yang awak lalui sekarang akan bantu awak di zaman awak kerja nanti. Teruskan, do not ever give up, teruskan. This will bring you good sooner or later, insyaAllah. Okey, itu dia daripada Cikgu Nur Helmi dan juga daripada Sir Uzari. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi berkongsi macam-macam tips, macam-macam perkongsian hari ini daripada Sir Uzari dan juga Cikgu Nur Helmi. Jadi kepada adik-adik yang mungkin tengah tengok ni, ibu bapa, bagi sokongan kepada anak-anak anda untuk pergi ke sekolah. Pastikan mereka, orang kata apa ni, bersemangat untuk kembali ke sekolah, dan kepada murid-murid, pastikan anda belajar betul-betul macam Cikgu macam Sir Uzari kata tadi, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, kalau ada sebab kita ada banyak soalan hari ni. Tapi kalau ada sebarang soalan yang mungkin nak ditanyakan, mungkin boleh pergi ke Instagram ataupun Twitter Sir Uzari ataupun Cikgu Nur Helmi, dan TikTok mereka pun ada macam-macam perkongsian mengenai pembelajaran yang anda boleh tahu. Jadi itu saja daripada saya, Cikgu Nur Helmi dan juga Sir Uzari. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Helmi, terima kasih Ashraf. Sama-sama. Thank you. Semoga kita doakan semoga pandemik ini cepat habis dan kita semua boleh kembali bekerja seperti biasa, insyaAllah. Betul, insyaAllah, amin. Okay. So, thank you so much semua. Bye, jumpa lagi. Terima kasih Ashraf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.